Hai, selamat sejahtera pelajar. Baiklah, kali ini kita akan teruskan dengan tajuk tingkatan 5 moral iaitu unit 11 Malaysia unggul di mata dunia dan kita akan fokus kepada latihan. Jadi kalau pelajar terus lihat pada buku teks muka surat 159, so ini kita akan bincangkanlah apakah contoh-contoh soalan yang mungkin akan ditanya dalam peperiksaan. Kalau pelajar lihat pada latihan pengukuhan muka surat 159 ni, di sini dia tunjukkan gambar lah, di mana atlet negara meraih kejayaan di peringkat antara bangsa. So kita tengah nyanyi lagu Negaraku lah dekat antarabangsa ni. Okey. Soalan. Antara soalan yang dia akan tanya. Apakah rasionalnya lagu Negaraku dimainkan dan Jalut Gemilang dinaikkan semasa majlis penyampaian hadiah? So kalau pelajar lihat, bila bendera Malaysia dinaikkan, lepas tu kita berdiri pula nyanyi lagu Negaraku, kita akan rasa apa? Pastilah kita akan rasa bangga. Jadi bila tanya apakah rasionalnya, so soalan ni kita boleh jawab lah berdasarkan semangat patriotisme ataupun nilai patriotisme. Kemudian yang kedua, dia tanya apakah perasaan kan bila kita nyanyikan lagu Negaraku di pentas dunia ataupun kita mendengar lagu Negaraku di pentas dunia. So, apa perasaan kita? Confirm lah kita akan kata kita rasa bangga sebab dapat mengharumkan nama negara. Okey. Kalau kamu lihat yang sebelah bawah ni pula, di sini kita ada dimensi moral. Masyarakat sering mengkritik dan menganggap bahawa seseorang atlet yang tidak berjaya dalam pertandingan antarabangsa telah memalukan negara di mata dunia. Kalau kita lihat sebenarnya banyaklah yang terjadi sama ada di Malaysia sendiri pun ataupun di negara lain sekalipun, sama saja. Contohlah biasa kita lihat dari segi permainan bola sepak. So bila Malaysia lawan bola sepak, lepas tu ada tersilap langkah sikit, tak dapat masuk gol, tak dapat jaringkan gol dan sebagainya, kita sebagai rakyat Malaysia ni ada juga yang mengutuk-ngutuk pasukan Malaysia sendiri. Kata apalah, macam ni pun tak boleh main lah, apalah. Jadi kita menghina, kita mengajuk, kita mengkritik, mengutuk pemain-pemain ataupun atlet Malaysia. So ini sendiri kalau kita lihat tak patut berlaku, tak patut berlaku. Okey, sekiranya masyarakat menggunakan penakulan moral dalam kehidupan, apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan? Kalau soalan sebut tentang penakulan moral ni, kita kena kaitkan. Macam yang saya pernah terangkan sebelum ni lah. Kalau ada perkataan penakulan moral, kita nak guna ayat apa? Kita gunalah kata kuncinya seperti saya akan berfikir secara waras, saya akan berfikiran lebih rasional, saya akan berfikir secara wajar, saya akan berfikirlah kalau penakulan moral ni kita berfikir. Kalau dia kata perlakuan moral tu kita akan bertindak apalah. Okey. Sekarang ni dia kata sekiranya masyarakat menggunakan penakulan moral, apakah tindakan? Maknanya kita akan kaitkan kedua-duanya sekali. So, kita boleh cakap saya akan berfikir secara wajar dengan apa? Apakah tindakan kita? Okey. Pada muka surat seterusnya, ini adalah sektor pelancongan di Malaysia lah. Bagaimana kita cuba naikkan nama negara di mata dunia. So ini adalah antara kempen-kempen pelancongan yang dianjurkan oleh kerajaan sendiri. Semarakkan pelancongan seni dan budaya Malaysia. Dia buat poster, dia buat iklan-iklan cuti-cuti Malaysia. Kemudian ada kempen-kempen dan sebagainya. Dan yang penting kat sini, vandalism. Vandalism ni apa? Merosakkan keindahan, merosakkan barang-barang yang ada di Malaysia. So ini sudah pastinya akan menjejaskan sektor pelancongan dalam negara kita. Okey, baiklah. Ini ada cerita tentang dilema moral. Kishan Singh telah memenangi pertandingan inovasi pada peringkat kebangsaan. Dia menang peringkat kebangsaan lah. Secara tidak langsung,
secara automatiknya dia akan mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Tapi setelah beberapa bulan membuat persediaan, tiba-tiba Kishan Singh ni terlibat dengan kemalangan jalan raya dan akibatnya kaki dia patah. Okay? Dia dah penat buat macam-macam ni, nak masuk pertandingan inovasi antarabangsa, tiba-tiba kakinya patah. Okay, Kishan Singh dia berada dalam dilema. Dilema apa? Dia berfikir-fikir. Dia nak teruskan ke tidak penyertaan tersebut. Okay, kalau anda adalah Kishan Singh, apakah tindakan yang patut anda lakukan? So, kita bolehlah kata kita akan membatalkan penyertaan. Ataupun kita boleh kata kita akan meneruskan pertandingan. So, bila soalan tanya tindakan, kita sebut dulu apa tindakan kita. Nak teruskan ke nak batalkan penyertaan? Kena sebut dulu. Kalau tak, awak tak dapat markah tindakan. Okey? Rata-rata pelajar yang menghantar kerja dengan saya, dia tak jawab apa tindakan. Dia terus beri huraian. Tak boleh. Kamu kena nyatakan tindakan kamu dulu. Okey. Kalau saya lah, kalau saya jadi Kishan Singh, saya akan meneruskan. Kenapa? Kenapa saya nak teruskan? Pertama, yang patah hanya kaki saya. Otak saya masih boleh berfikir. Tangan saya masih boleh bergerak. Mulut saya masih boleh bercakap. Badan saya masih boleh bergerak. Hanya kaki saja yang patah. Dan mungkin pertandingan dia tu ada sebulan lagi. Jadi sempat, kalau tak teruk, mungkin sempat kaki dia untuk baik. Dan kalau tak sempat baik, boleh pakai tongkat, boleh pakai kerusi roda. Okey, banyak cara sebenarnya. So, kalau keluarlah soalan seperti ini, tanya tentang dilema, keluar pula tentang patah kaki dan sebagainya ni, saya galakkan pelajar jawablah akan meneruskan penyertaan. Sebab ada banyak poin-poin yang boleh kita jawab dalam soalan ini. Okay, ini adalah antara dia punya poin-poin lah yang kamu boleh simak. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 dan 7.4.6. So, apakah dia? Ini dia. Nombor 1. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan 6. Okey, di mana yang satu ni apa? Kita kaitkan dengan contoh-contoh, kemudian kita beritahulah cara-cara kita, apa yang kita boleh buat, pakai tongkat dan sebagainya. Itu kita usaha kan. Kemudian kita nyatakanlah kenapa penting kita nak teruskan dengan pertandingan tersebut. Kemudian kita kena libatkanlah diri, berusaha untuk melibatkan diri. Okey, situasi yang seterusnya, di sini dia kata, okey, Tiraf, saintis yang cemerlang, menjadi kebanggaan negara. Dia merupakan rakyat Malaysia yang berkhidmat di National Aeronautic and Space Administration, iaitu NASA. Ni dia kerja dengan Amerika Syarikat lah, bahagian angkasa. Okay. Kemudian ibu Tiraf berada di Malaysia, sering jatuh sakit. Tiraf tak ada saudara mara lain yang boleh jaga ibu dia. Dalam pada masa yang sama, tiba-tiba Tiraf dia menerima tawaran. Dia dapat tawaran untuk berkhidmat di sebuah agensi di Malaysia sendiri, dekat tanah air sendiri. Jadi sekiranya soalannya sekiranya Tiraf pulang ke Malaysia, adakah dia masih boleh mengharumkan nama negara? Okey, jawapannya confirm lah, boleh mengharumkan nama negara sebab dia dah berkhidmat dekat Amerika. Macam-macam ilmu yang dia boleh macam-macam ilmu yang dia dah dapat. Jadi dekat sana pun dia dah ada jasa dia mengharumkan nama negara. Dan bila dia balik ke Malaysia, sudah pasti yang pertama dia dapat jaga mak dia. Okay. Soalan ni dia tak tanya dia akan nak balik ke Malaysia ataupun tidak. Soalan ni tanya jika dia balik ke Malaysia, adakah dia boleh mengharumkan nama negara? Okay, jawapan dia ya. Kerana, okey, kamu nyatakanlah kerana apa? Ada banyak. Okey, antara yang saya boleh nyatakan, okey, pertama, dia mengharumkan nama negara macam mana? Dia boleh menghasilkan idea-idea baru untuk digunakan di Malaysia. Contohnya dia dah berkhidmat kat NASA tu, so dia boleh tarik lah apa yang dia nampak dekat NASA tu,
dia boleh gunakan input-input yang ada tu di Malaysia. Dan dia boleh train orang-orang baru yang baru nak belajar dan sebagainya. Dia akan train orang-orang baru di tanah air. Dan ada banyaklah input-input yang kita boleh gunakan. Ini kita boleh kaitkan dengan cara mengharumkan nama negara. Okey, seterusnya, kalau kamu tengok pada pengayaan yang ada dalam buku teks ni, dia tunjuk tentang gambar-gambar yang ada dimuat naik dalam media sosial. Okay. Contoh antara media sosial ni tentang yang mereka lakukan ni untuk mempromosikan negara, untuk menaikkan nama negara supaya orang lain tahu. Antara media-media yang boleh digunakan adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Okay. Banyaklah mereka gunakan media-media untuk promosi tentang Malaysia. Okey, ni kita boleh lihatlah apa yang mereka lakukan. Okey. Dia promote Malaysia ni. So kejayaan mengharumkan nama negara di persada dunia adalah merupakan tanggungjawab warga negara. Setuju ke anda? Confirm lah kita setuju. Takkanlah kita nak harapkan orang luar pula yang promotekan Malaysia. Kita lah masyarakat ataupun rakyat Malaysia sendirilah yang kena promosikan negara Malaysia. Jadi pada latihan ini kamu boleh kaitkanlah dengan 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6. Okey, gambar seterusnya. Ini adalah menunjukkan ketekunan penyokong negara daripada J, penyokong bola sepak daripada negara J. Kita tak tahu negara mana ni. Okey, so kita sebut negara J je. Okey, membersihkan stadium selepas kalah. Dah kalah pun dia akan bersihkan stadium. Sebab apa? Sebab ini adalah sikap yang telah dipupuk dalam diri mereka. Jadi kalau kamu tengok, soalan ini ditanya, adakah sikap seperti ini meningkatkan imej negara? Ya. Betul tak? Kenapa? Apakah pengajaran yang anda boleh perolehi daripada situasi di atas? Kemudian bagaimana rakyat Malaysia boleh teladani ataupun jadikan sebagai model, role model. Kemudian hasilkan slogan yang mencerminkan budaya rakyat Malaysia. So ini adalah contohlah kita lihat. Dia kalah ke, dia menang ke, dia akan bersihkan sendiri. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita akan jangan mengharapkan orang lain, kita kena pupuk dari diri kita sendiri. Kawasan tu kita duduk, kawasan tu kita makan, kita akan bersihkan sendiri. Okay, contoh dekat rumah pun, lepas makan kita akan cuci pinggan kita sendiri. Okay, di bawah ni ada dilema moral. Dilema moral. So cerita yang dicakap tentang dilema moral ni, Kah Siong telah menempah kereta import idaman. Selepas seminggu kereta tersebut, seminggu dia tempah kereta, tiba-tiba syarikat kereta nasional ataupun tempatan lah, okay? Kat Malaysia kita ni kita ada dua lah, iaitu Proton dengan Perodua 2. Ni dia dia nak beli kereta import, so dia booking dulu. Katalah dia booking kereta Honda. Lepas tu tiba-tiba Perodua 2 dia keluarkan kereta baru. Tapi kereta baru dia tu ada spesifikasi yang lebih baik, tapi harganya lagi rendah. Andaikan anda adalah Kah Siong, mana pilihan anda? Okay, kalau saya lah jadi Kah Siong, sebaik-baiknya kita pilih kereta nasional. Okay, kenapa pelajar? Sebab jawapan untuk pemilihan kereta nasional ni lebih banyak pilihan dan lebih banyak huraian. Okay, dari segi rasional pun kita sebagai orang yang bermoral, memanglah kita kata alah itu kereta idaman kot. Kita memang kita teringin sangat nak beli kereta tu kan. Tapi berdasarkan moral, kita mesti jawab ambillah yang tempatan. Sebab kat sini pun dia dah kata spesifikasi lebih baik, harga lebih rendah. Jadi kita pilihlah yang tempatan. Okay, kita akan huraikanlah kenapa kita pilih yang tempatan. Sebab apa? Harganya lebih rendah.
spesifikasi lebih baik. Mengharumkan meningkatkan ekonomi negara. Dan ada banyaklah huraian-huraiannya. Okey. Jadi kita boleh kaitkanlah dengan 7.2, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5. So pelajar boleh lihat balik pada buku teks apakah kita punya standard pembelajaran. Baiklah, pada muka surat seterusnya, ini tentang penilaian. Kalau kamu lihat pada gambar di bawah ni, okey, cerita dia apa? Ni, OKU ni menggunakan kaki dia untuk melukis dan mewarna. Okey, Razali seorang OKU yang melukis menggunakan kedua-dua belah kaki dan lukisannya terkenal dan dijual hingga keluar negara. Okey, di mana kecacatan bukanlah penghalang dan ini telah membanggakan negara di mata dunia. Okay, kemudian mungkin dia akan tanyalah apakah nilai-nilai universal yang diamalkan oleh Razali bin Rohani. So kita akan sebutlah nilai-nilainya, patriotisme, okay, hemat tinggi. Tengok balik pada buku teks yang kat depan tadi tu, ada 5 nilai-nilai yang dicadangkan. Kemudian jelaskan kepentingan. So kita ceritakanlah kenapa penting kita nak mengharumkan nama negara. Okey, kemudian yang ketiga, apakah sokongan fizikal yang boleh diberikan kepada golongan ini untuk terus mengharumkan nama negara? Sokongan fizikal, apa yang kita boleh lakukan? Kita support dari segi kewangan. Fizikal tu yang kita nampak lah, barang-barang yang kita nampak. Kewangan, mungkin kita boleh sediakan transport untuk dia bergerak, ataupun mungkin kita boleh sediakan bahan-bahan keperluan untuk dia melukis, mewarna dan sebagainya. Okay, jelaskan sokongan moral yang yang boleh diberikan kepada golongan ini. Cerakinkan cabaran yang boleh dihadapi oleh golongan OKU ni. Okay, kita yang normal ni pun banyak cabaran, kita ada 10 cabaran tadi. Bagaimana pula dengan golongan OKU? So ini adalah antara contoh-contoh soalan yang mungkin boleh ditanya di dalam peperiksaan. Okey. Kamu lihat ni ini adalah contoh permainan tradisional pada zaman dahulu, iaitu gasing. Kemudian tiba-tiba ada pula gasing yang terkini. Yang ini apa ni? Gasing moden ni. Okey. Kemudian pelajar-pelajar ni nampaklah bahawa ada peningkatan dari segi inovasi permainan lama kepada permainan yang lebih kreatif. Okey. So itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Nanti kita akan teruskanlah dengan latihan-latihan. Bye-bye.